Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Ini satu kejutan paling besar kepada Daim Zainuddin. Baru-baru ini, istri Daim Zainuddin mencabar undang-undang, kesahihan undang-undang. Baru-baru ini juga Daim Zainuddin dan keluarganya kalah dalam rayuan mereka untuk semakan siasatan, memohon supaya siasatan SPRM itu diberhentikan. Tapi yang ini lebih dahsyat lagi, yaitu beratus rakyat berdemo desak Daim pulangkan duit rakyat. Wow, ini lebih luar biasa. Bayangkan rakyat sendiri minta Daim pulangkan duit rakyat. Wow, ini memang tak pernah terjadi. Adakah ini adalah pengakhiran kepada perjuangan Daim? Kita pun tidak tahu. Ratusan rakyat negara ini berdemo di perkarangan Menara Ilham yang dimiliki Tycoon Tun Daim Zainuddin semalam. Demonstrasi dianjurkan oleh Gerakan Pulangkan Duit Rakyat itu menyatakan sokongan penuh kepada SPRM ekoran tindakan mereka ke atas Daim dan keluarganya. Saudara-saudara sekalian, dengan tindakan daripada beratus rakyat berdemo desak Daim pulangkan duit rakyat ini menjadi tanda tanya kepada kita semua. Sejauh mana akan berjayanya Daim dalam perjuangan beliau untuk menafikan bahwa beliau bersalah. Dan beberapa perkara juga telah berlaku yang mana Daim juga memohon supaya semakan demi semakan dibuat. Ratusan rakyat negara ini berdemo di perkarangan Menara Ilham yang dimiliki Tycoon Tun Daim Zainuddin. Apa yang mereka mahu ialah supaya Tun Daim Zainuddin kembalikan duit rakyat. Selain daripada itu, demonstrasi ini juga dianjurkan oleh satu gerakan yang dipanggil Gerakan Pulangkan Duit Rakyat. Gerakan ini mahu menyatakan sokongan penuh kepada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ekoran tindakan SPRM menyasar Daim dan keluarganya. Ada netizen yang cuba menyatakan, jangan-jangan nanti ada pula gerakan lain, yaitu gerakan memohon pula keluarga Tun yang lain memulangkan duit kepada rakyat. Dalam gambar yang dipaparkan ini kelihatan mereka gerakan ini berwajah atau berbaju warna kuning, hampir menyamai pakaian bersih. Selain daripada itu, dalam gambar yang juga dibawa oleh mereka membawa plakat gambar yang memaparkan muka seperti penyamun. Saudara-saudara sekalian, gerakan ini mahu supaya Daim dan keluarga pulangkan duit rakyat. Namun demikian, tindakan ini sebenarnya satu tindakan yang agak keterlaluan. Apa pendapat kamu semua? Karena kenapa kita katakan keterlaluan? Sebab kita tunggulah sebenarnya apa keputusan daripada mahkamah. Jangan mengambil apa-apa tindakan atau keputusan yang menyalahi undang-undang. Biar mahkamah yang tentukan, perbicaraan yang tentukan. Saudara, itulah dia isu paling panas pada malam ini. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda dan ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Ini satu kejutan yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin dikala semua menjangka beliau akan bertegas dan akan menjadi hero. Akhirnya Muhyiddin tiba-tiba lakukan perkara mengejutkan ini. Tak sangka, siapa sangka Muhyiddin sanggup merayu supaya Wakil Rakyat Perikatan Nasional jangan lompat lagi. Kalau benar Perikatan Nasional, yaitu Parti Bersatu juga, adalah parti yang disukai ataupun parti yang kukuh, yang tidak akan goyah, Muhyiddin tak perlu pun merayu. Beliau hanya perlu memberi amaran.
Tapi nampaknya kaedah amaran juga tidak berkesan. Sehingga selepas pindahan perlembagaan Parti Bersatu dibuat pun, masih ada adun yang sanggup membelakangi perlembagaan parti tersebut. Terkini, adun di Selangor sah menyokong kepimpinan Menteri Besar Selangor. Hari ini, Muhyiddin merayu Wakil Rakyat Perikatan Nasional jangan lompat lagi. Persoalan malam ini, adakah rayuan Muhyiddin ini akan didengar dan akan berkesan? Adakah dengan kaedah merayu pula akan membuat ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu tidak akan lompat lagi? Walaupun alasan besar daripada mereka yang lompat parti itu, lompat sokongan parti itu menyatakan mereka melompat sokongan kerana masalah kepimpinan dalam Parti Bersatu. Bukan kerana Parti Bersatu parti yang lemah, tetapi masalah kepimpinan, kata beberapa orang daripada sumber yang dipetik. Muhyiddin Yassin berharap tiada lagi Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN beralih sokongan selepas konvensyen khas membabitkan ahli parlimen, adun dan senator gabungan itu hari ini. Susulan peralihan sokongan adun Selat Klang baru-baru ini, pengerusi Perikatan Nasional itu berkata ramai wakil rakyat gabungan itu menemuinya dan menafikan akan ikut langkah bekas Ketua Bersatu Selangor itu. Harapan kita begitu kerana yang hadir semua hari ini menunjukkan komitmen, kata Muhyiddin. Muhyiddin percaya pindahan pada Perlembagaan Bersatu memberi isyarat jelas kepada semua wakil rakyat parti itu. Namun perkara ini dibidas oleh para penganalisis dan juga para pemerhati politik bebas. Mereka kata pindahan Perlembagaan Bersatu belum tentu dapat menyekat peralihan sokongan yang sedang berleluasa dalam Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Ini karena kata mereka belum tentu pindahan tersebut boleh diluluskan oleh ROS dan tak tahu bila ianya boleh dikuatkuasakan. Ianya tidak boleh dikuatkuasakan secara serta-merta. Dan menurut mereka, perkara ini bukan boleh diatasi dengan pindahan perlembagaan, tapi hanya boleh diatasi dengan perubahan kepimpinan dalam Parti Bersatu, kata mereka lagi. Apa pula pendapat anda sekalian? Setakat ini semua ahli parlimen dan adun yang beralih sokongan kepada Bersatu yang mana Muhyiddin presidennya. Nampaknya kedudukan kita masih kukuh dan kita dah meluluskan pindahan perlembagaan. Itu bermakna sudah bagi satu isyarat besar kepada semua dan dalam kalangan kita dan lain-lain, kata beliau. Isyarat itu hanya amaran semata-mata, kata ramai netizen. Saudara-saudara sekalian, mengulas perkembangan berkaitan, Muhyiddin berkata beliau akan bertemu Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia JPPM ataupun ROS Isnin untuk menyerahkan pindahan tersebut. Beliau diiringi Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Kita akan jumpa dan berharap JPPM akan beri pertimbangan yang adil dan beri kelulusan yang adil dan dapat beri kelulusan secepat mungkin, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Muhyiddin kena hantam kau-kau. Kali ini dia dinasihati. Cermin diri dulu, Muhyiddin. Ini adalah kata-kata yang paling pedas untuk Muhyiddin. Hassan Abdul Karim meminta pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya mencermin diri berkenan dakwaan yang dibuat oleh pemimpin pembangkang tersebut terhadap kerajaan. Apabila di konvensyen PN hari ini, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menuduh dan mendakwa kerajaan Madani, pimpinan Anwar Ibrahim yang mentadbir sekarang sebagai menekan kebebasan dan tidak demokratik, maka saya fikir ada moleknya Muhyiddin Yassin melihat rekod lampaunya sendiri, kata Hassan Abdul Karim. Atau netizen juga kata lebih baiklah beli cermin besar-besar, tengok muka tu sendiri dan lihat adakah apa yang anda kata itu kembali semula kepada muka di cermin itu, kata netizen.
Hasan menceritakan pengalamannya di bawah pemerintahan pentadbiran Perikatan Nasional. Ketika itu Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin. Pada satu hari saya berlepas selepas subuh dari Johor untuk ke sidang parlimen di Kuala Lumpur. Sesampainya saya di bulatan jalan parlimen, polis FRU lengkap dengan senapang dan perisai menghalang saya masuk ke parlimen. Saya dapati kemudian semua ahli parlimen juga disekat masuk, termasuklah Anwar Ibrahim, ahli parlimen Port Dickson, dan Dr. Mahathir Mohamad, ahli parlimen Langkawi, dan bekas Perdana Menteri ke-7 Ismail Sabri Yaakob. Kami diberitahu bahawa parlimen telah digantung dan Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin telah mengisytiharkan darurat di seluruh Malaysia. Pada saya selaku ahli parlimen Pasir Gudang yang telah dipilih oleh rakyat bahawa tindakan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika itu adalah tidak demokratik dan menekan kebebasan parlimen, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Beliau berkata demikian dalam mengulas kenyataan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendakwa Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak demokratik dan menekan kebebasan. Ekoran itu, Hasan telah memfailkan semakan kehakiman terhadap pengisytiharan darurat dan penggantungan parlimen. Permohonan tersebut walau bagaimanapun ditolak Mahkamah Tinggi Johor Bahru dan Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Kes tersebut kini di Mahkamah Persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar Muhyiddin Yassin. Kalau sebelum ini, Rafizi Ramli banyak kali dipanggil sebagai Raja Formula. Rupa-rupanya Muhyiddin pun seakan-akan nak rebut pula jawatan Raja Formula itu. Dia nak memintas gelaran Raja Formula Rafizi Ramli. Jangan-jangan nanti para penyokong Kerajaan Perpaduan pula akan menggelar Muhyiddin sebagai Raja Formula. Kali ini Muhyiddin tampil mendedahkan formula untuk Perikatan Nasional menang PRU 16 dan kembali jadi kerajaan. Wah, bercita-cita besar nampaknya Muhyiddin untuk jadi kerajaan semula sehingga beliau mempunyai formula yang tersendiri. Apa pula formulanya itu? Ada netizen kata, Muhyiddin sudahlah, jangan dulu cari formula menang PRU 16. Cari dulu formula untuk menghalang ahli parlimen dan adun bersatu daripada mengalih sokongan, kata mereka. Jangan dulu berfikir mau jadi kerajaan. Jangan dulu berfikir mau jadi Perdana Menteri. Kalau parti sendiri pun tak dapat urus, kata mereka. Hal ini kerana sudah terbukti walaupun pindaan perlembagaan Parti Bersatu telah pun dibuat dan bakal dihantar ke ROS, namun perkara itu, provokasi itu tidak menakutkan ahli Bersatu, bahkan bertambah pula yang menyokong kepada blok yang lain. Ini kata netizen Muhyiddin, jangan bermimpi menjadi kerajaan dulu. Cuba dulu baiki Parti Bersatu dari dalam, kata mereka. Dan kalau boleh, janganlah sampai ada lagi yang menyokong Kerajaan Perpaduan atau kerajaan pembangkang atau sebaliknya, kata mereka. Jadi nak tunjuk formula menang itu biarlah berasas, kata mereka lagi. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin menggariskan 3 pelan tindakan untuk memastikan sokongan rakyat kepada gabungan itu untuk terus meningkat dan boleh memenangi pilihan raya umum PRU 16 sekaligus kembali membentuk kerajaan. Ini mendapat reaksi daripada netizen. Kata mereka, jangan saja 3 perkara yang digariskan itu berunsur fitnah,
pembohongan atau permainan 3R, kata mereka. Kalau garis panduan yang lain dicadangkan, tak apa, kata netizen. Tapi jangan sampai guna teknik menghalalkan cara, niat menghalalkan cara, dengan cara menipu, memfitnah, atau bermain sentimen 3R, kata mereka. Jangan itu digunakan, kata mereka lagi. Muhyiddin Yassin optimis gabungan dianggotai Bersatu, PAS, Gerakan dan Parti Maju Sabah SAPP itu bakal menjadi pilihan utama pengundi pada PRU16. Bekas Perdana Menteri mahu semua pihak dalam Perikatan Nasional PN mesti istiqomah dalam perjuangan. Presiden Bersatu menasihatkan ahli PN tidak boleh berasa lemah atau gundah gulana kerana bergelar pembangkang ketika ini. Sebaliknya, mesti yakin dengan kekuatan gabungan dan komited melaksanakan peranan sebagai pembangkang. Rakyat meletakkan harapan yang tinggi kepada Perikatan Nasional untuk memainkan peranan semak dan imbang dalam sebuah negara demokrasi. Rakyat mahu kita menjadi suara mereka baik di parlimen maupun di luar parlimen, kata Muhyiddin lagi. Bercakap tentang semak dan imbang, pembangkang khususnya Perikatan Nasional haruslah menjadi pembangkang yang berwibawa. Sudahlah menjadi pembangkang yang hanya kuat menghentam, tetapi tidak mempunyai apa-apa cadangan untuk membangunkan Malaysia. Balik-balik asik-asik nak tumbangkan kerajaan, asik-asik nak cari langkah itu, langkah ini, langkah itu, langkah ini, semata-mata nak mencari jalan pintas menjadi kerajaan. Bak kata atau tita kebawa duli yang maha mulia di Pertuan Agong baru-baru ini, kalau nak berpolitik tunggulah PRU16. Kalau nak jadi kerajaan tunggu PRU16 dan jangan pula guna jalan pintas tebuk sini tebuk sana. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.